Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Saudara muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Sesungguhnya di saat yang sukar ini amatlah penting untuk kita memperbanyakkan kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam perkara ini jelaslah bahawasanya antara lain bacaan atau zikir yang digalakkan untuk kita baca seperti yang sebutkan, ucapkan tasbih dan tahmid. Itu mudahlah. Subhanallah walhamdulillah. Berapa kali? Sebutlah berapa banyak kali yang mampu kita sebut. Ya, tak ada hadnya. Makin banyak insya-Allah, makin banyak kita sebut, makin banyaklah ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya terdapat sebuah riwayat daripada kitab Ibnu Sunni. Di dalam kitab ini disebutkan dengan sanad yang dhaif. Namun bila saya melihat di kitab yang lain juga ada menyebut bahawasanya riwayat ini ada sebagian ulama mengatakan dia hasan, hatta mengatakan dia sahih. Ala kulli hal, saya ingin kongsikan sebab nak menunjukkan bahawa si waktu ini, ya, iaitu pada waktu selepas asar itu sehingga tenggelam matahari adalah waktu yang terbaik yang kalau boleh kita jangan tinggalkan. Wallahu a'lam. Sebab seperti yang disebutkan tadi, waktu itu yang sering kalilah, ya, di hari yang biasa kita sibuk pulang bekerja dan sebagainya kan. Cuma sekarang mungkin agak relax sikit kalau kita kerja di rumah. Tapi ada orang cakap kerja rumah lagi mencabar, bila lagi-lagi kalau ada anak ataupun kat rumah tu kerjanya sikit melengkah je banyak, pun bahaya juga kan. Tapi itu juga ambil kesempatan di waktu asar hingga tenggelamnya matahari kita berbanyakkan zikir. Apa yang disebut oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li'an ajlisa ma'a qaum yadhkuruna Allah subhanahu azza wa jalla min salatil asr ila an taghruba asy-syams ahabbu ilayya min an a'tiqa thamaniyatan min waladi Ismail." Yang bermaksud, sungguh aku duduk bersama suatu kaum yang sentiasa mengingati Allah. Maksud Nabi bergemar duduk bersama orang golongan, ya, individu-individu yang sentiasa mengingati Allah, iaitu berzikir kepada Allah dari salat asar hinggalah matahari tenggelam, dan itu lebih baik dan aku sukai daripada memerdekakan 8 orang keturunan Ismail. Sesungguhnya kita tahu bahawasanya memerdekakan hamba, iaitu pada zaman dahulu, ya, zaman jahiliyah dan zaman awal Islam, sistem penghambaan tu masih wujud kan. Maka antara lain ganjaran bagi orang yang memerdekakan hamba itu sangat besar. Namun Nabi SAW menyebut bahawasanya membaca zikir atau mengucapkan zikir itu pada waktu sekian, waktu tersebut iaitu asar hingga tenggelamnya matahari itu lebih Nabi sukai. Maksudnya lebih tinggi kedudukan amalan tersebut dibandingkan dengan memerdekakan bukan 1 tapi 8 keturunan Ismail, iaitu, ya, maksudnya hamba secara umumnya. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu janganlah kita
mengabaikan kesempatan ini. Jadi mudah-mudahan kalau kita dapat, ya tak sikit pun, tak banyak, mungkin sedikit, pelan-pelan kita cuba, ya, waktu-waktu ini selepas kita solat asar, ya dah tenang sikit, dah relax, kita nak habiskan kerja, boleh ucapkan sedikit, ya. Kalau bagi siapa yang kerja di office sambil mungkin nak menulis plan untuk besok, boleh perlahan dalam hati, subhanallah walhamdulillah, ucapkan. Ataupun mungkin siapa yang drive, mungkin ucapkan dalam hatinya, ataupun hatta orang yang menunggang motosikal pun boleh. Maka itu semua mudah-mudahan dengan kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah melindungi kita daripada malapetaka. Baik, muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, selanjutnya kita berpindah pada topik yang selanjutnya, iaitu di sini disebutkan Imam Nawawi ada menghaskan doa ketika mendengar azan maghrib. Jadi kita dah melalui waktu asar hingga tenggelam matahari, kemudian bila dengarnya azan maghrib, di sini disebutkan bahawasanya diriwayatkan dalam kitab ataupun dalam Sunan Abu Daud dan Sunan Tirmizi dari Ummu Salamah, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarku agar ketika mendengar azan maghrib ucapkan, Allahumma hadza iqbalu lailika, Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika faghfirli. Walaupun dari sudut darjah hadis ada menyebut bahawa hadis ni hadis dhaif, namun bila kita lihat ada juga yang mensahihkan seperti Al-Hakim. Ala kulli hal, kita lihat bahawa doa ni doa yang boleh kita lakukan sebab kandungannya sangat-sangat baik. Sekali lagi disebut Allahumma hadza iqbalul lailik, yang bermaksud ya Allah, ini petanda datangnya malammu. Apa petandanya? Petandanya adalah azan maghrib. Bila azan maghrib berkumandang menunjukkan telah datangnya waktu malam. Sebab tu kita menyebut Allahumma hadza iqbalal lailik, ya Allah, ini datangnya sebagai petanda datangnya malammu. Malammu, kita rujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala yang menggantikan malam dan siang, ya. Kemudian disebut wa idbaru naharika, dan perginya siang. Maka bila datangnya malam itu menunjukkan telah perginya siang. Wa aswatu du'atika, dan suara-suara seruanmu maka faghfirli, maka ampunilah. Maka kemuncak daripada doa ini adalah setelah kita mengakui akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki malam dan siang. Allah bertukarkan antara malam dan siang. Maka bila bertukarnya waktu daripada siang datangnya malam, maka di sinilah kita diajarkan faghfirli, mohon ya Allah ampunilah aku. Jadi kita mohon kepada Allah, kita mohon keampunan daripada Allah. Ketika perginya siang dan datangnya malam, maka kita nak masuk malam ni, malam hari ini. Sebelum masuk malam itu ataupun permulaan malam, kita mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Ya, alangkah indahnya sebuah amalan kehidupan yang di mana kita memulakan sesuatu masa itu dengan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Tak ada perkara yang lebih baik selain daripada mohon keampunan. Kerana apa? Seperti yang kita ketahui, kita insan, keimanan kita ini selalu diuji. Al-imanu yazid wa yankus. Keimanan kita ada masanya bertambah. Masa bertambahlah, subhanallah, kita semangat beribadah, berzikir kepada Allah. Ada kalanya dia iman menurun, dan masa menurunlah itu cabaran dan ujian yang kita hadapi
Dan kalau kita lalai dan leka, ia menjumus kita kepada kemaksiatan dan kemungkaran, wa'iyadzubillah. Baik, maka di sini diajarkan, ya, selain kita pastinya boleh kita mendengar azan, ya, kita mengucap, menyambut seruan azan itu dan ikuti dengan bacaan setelah azan. Baik, seterusnya muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi seterusnya mengajarkan bagaimana berzikir setelah solat maghrib, yang di mana pastinya zikir itu memang dianjurkan dan ditekankan dan sangat-sangat digalakkan untuk dibaca sejurus selepas kita selesai solat, ya kan? Jadi selepas kita solat, maka kita digalakkan kita baca beristighfar, subhanallah, astaghfirullah, astaghfirullah, kemudian kita membaca doa Allahumma inna dzikrika wa syukrika wa husni ibadati, kemudian kita berzikir, ya, subhanallah, subhanallah 33 kali, walhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan kita tutup dengan, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan sehingga akhirnya lah yang biasa kita lakukan. Maka itu menjadi kebiasaan dan digalakkan untuk kita amalkan. Cuma di sini apa yang nak ditekankan dia adalah dianjurkan, ya, Imam Nawawi menyebut dianjurkan menambahkan lagi zikir setelah mengerjakan salat maghrib dan mengucapkan zikir-zikir yang biasa kita ucapkan. Jadi itu sebagai satu galakan yang dianjurkan. Maka di sini diambil riwayat dalam kitab Ibnu Sunni. Walaupun di sini kita lihat tahqiq disebut bahawa ini hadis yang dhaif, namun seperti yang disebutkan, hadis yang dhaif ini tak boleh menghalang kita lah. Maksudnya kita boleh tetap mengamalkan. Hanya saja bila kita berhadapan dengan hadis yang dhaif, antara panduan yang diajarkan oleh para ulama hadis adalah kita tak boleh beriktikad bahawasanya hadis ni confirm daripada Nabi SAW. Tapi maksudnya kita boleh amalkan sebab lafaz doa ini masya-Allah ia sangat-sangat bagus untuk kita amalkan. Maka di sini daripada Ibnu Sunni, daripada Ummu Salamah, ia berkata Rasulullah SAW apabila selesai dari solat maghrib, beliau masuk ke rumah dan solat 2 rakaat. Menjadi antara kebiasaan Nabi SAW, solat sunatnya itu di dalam rumah. Kerana apa? Kerana rumah Nabi dan masjid Nabi itu dekat sebelah-sebelah aja. Sebab tu jadi mungkin contohnya siapa yang tinggal berdekatan dengan masjid Islah sebelah je kan, selepas maghrib ke selepas isyak, kerana sunat di rumah tak ada masalah, ya, sesuai lah dengan sunnah. Tapi kalau siapa yang tinggal jauh kan, baiknya sejauh solat kita solat sunat lah. Takut nak solat kat rumah kan, sampai rumah takut, ya, tak solat lah kita, benda lain pula kita lakukan, mungkin makan ke minum dah lapar kan. Baik, kemudian diucapkan dalam doa beliau. Maka dalam doa semasa Nabi solat 2 rakaat selepas maghrib ini, di akhir solat itu, maka Nabi menyebut, ya muqallibal qulub wal absar thabbit qulubana ala dinika. Ya muqallibal qulubi wal absar thabbit qulubana ala dinika. Yang menyebut, bermaksud, wahai yang membolak-balikkan hati dan mata, teguhkanlah hati kami di atas agamamu, iaitu agamamu ya Allah. Maka kita lihat di sini doa yang sangat-sangat indah, yang di mana kita menyebut akan, ya, sifat Allah Subhanahu wa taala itu, Allah membolak-balikkan hati hamba-Nya dan mata hamba-Nya itu. Ya, sebab tu hati kita seringkali berubah. Ada masanya, ya, kita inginkan kebaikan, ada masanya wa'iyyazubillah kita rasa macam tak semangat pula nak buat kebaikan. Apalagi kalau kita nak buat benda yang kejahatan, wa'iyyazubillah. Jadi hati kita berbolak-balik dan itu lumrah. Lebih dahsyat lagi kalau kita mulanya kita Islam, tiba-tiba kita tak rasa senang dalam beragama Islam. Itu lagi yang semoga Allah memelihara hati kita, sebab Allah yang berkuasa untuk membolak-balikkan hati hamba-hambanya. Maka itu
di kesempatan dalam solat kita dan setiap solat kalau boleh, ya, kita memohon kepada Allah dan menyebut ya muqallibal qulub wal absar, ya wahai yang membolak-balikkan hati dan mata. Apa yang kita minta? Thabbit qulubana ala dinik, teguhkanlah, ya, seperti nak ya Allah, kekalkanlah hati-hati kami itu di atas agamamu. Kerana muslimin dan muslimat yang diridai Allah Subhanahu wa taala, kita tak tahu bagaimana hati kita selepas ini. Mungkin sekarang ini kita tengah membaca Al-Quran, kita beribadah. Selepas tu apa yang berlaku kita pun tak tahu. Sebab hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu apa yang akan berlaku di masa hadapan. Maka itu kita mendoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diteguhkan hati kita. Ya? Kerana berlaku seseorang yang kita awalnya kenalnya dengan kuat ibadah, tiba-tiba wa iyadzubillah, ya, dia berlaku sebaliknya. Dulunya Masya Allah alim, sekarang dia jadi sebaliknya. Dulu dia kuat pergi masjid, sekarang sebaliknya. Dulu dia kuat, ya, membaca Al-Quran, kemudian dia sebaliknya. Itu yang kita khawatir. So kita manusia yang sangat-sangat lemah. Maka itu muslimin yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sangat-sangatlah penting kita sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Muslimin yang diridai Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagai penutup, ya, dengan mungkin kesempatan yang mungkin kita ada insya-Allah di masa hadapan, izinkan saya mengucapkan sedikit apa yang disebut oleh Imam Nawawi dalam bab bacaan dalam solat witir dan zikir setelahnya. Maka kita disebutkan bahawasanya memang kita dianjurkanlah untuk solat witir dan sebagainya. Maka disebut bahawa orang yang mengerjakan solat witir sebanyak 3 rakaat disunatkan di rakaat pertama. Jadi ini di sini Imam Nawawi mengajarkan bagi kita melaksanakan solat witir apa antaranya surah-surah yang sangat-sangat digalakkan untuk kita baca. Maka di sini disebutkan rakaat pertama setelah surah Fatihah kita digalakkan untuk membaca surah Al-A'la, ya, sabbihisma rabbikal a'la sehingga akhir ayat. Jadi kita digalakkan surah Al-A'la dibaca pada rakaat pertama. Di rakaat kedua digalakkan membaca surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, dan kemudian di rakaat ketiga surah Al-Ikhlas beserta Al-Mu'awwizatain, iaitu surah Al-Ikhlas dan surah iaitu qul a'udzu iaitu surah Al-Alaq, qul a'udzu jangan boleh lupa pula dan surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, kemudian qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Itu digalakkan pada rakaat yang ketiga. Cuma di sini Imam Nawawi menasihatkan atau memberikan panduan. Contohnya jika pada rakaat pertama contohnya kita terlupa nak membaca surah Al-A'la, sebenarnya tak ada masalah. Kita boleh baca surah lain, tapi kita nak mengikuti sunnah Nabi SAW. Dianjurkan kita untuk baca surah Al-A'la. Imam Nawawi menyebut bahawasanya jika kita terlupa surah Al-A'la pada rakaat kedua, di rakaat pertama, di rakaat yang kedua kita boleh gabungkan baca surah Al-A'la dan surah Al-Kafirun. Contohnya kalau rakaat kedua pula kita dah baca rakaat pertama surah Al-A'la, rakaat kedua kita lupa baca surah Al-Kafirun, kita baca surah lain, maka digalakkan untuk kita membaca surah di rakaat ketiga kita digalakkan baca surah Al-Kafirun dan juga 3 surah yang lain itu, surah Al-Ikhlas dan Mu'awwidhatain. Baik, sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu sedikit sebanyaklah yang dapat disampaikan, dan insya-Allah kita menyambung lagi pembahasan kita dan pengongsian kita dalam kitab Al-Adhkar ini berkaitan dengan witir dan zikir selepas itu di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, menerima segala amalan kita
ya, mengabulkan segala doa kita dan menerima segala ibadah dan amal soleh kita. Kerana itu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala juga melindungi kita, diberikan kesihatan, keamanan, ketenteraman, dan diberikan kesembuhan bagi siapa yang sedang menghadapi penyakit, pelbagai penyakit, apalagi kalau dikenakan penyakit yang bahaya pada saat ini iaitu COVID. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada semua, dan insya-Allah kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.